أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. يا فتاح يا فتاح، يا عليم يا عليم، وبك نستعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syukur pada Allah. Hari ini adalah hari Isnin bersamaan hari ini hari apa ni? Hari Isnin kan? Alamak, saya lupa tukar hari. Hari Isnin bukan hari Ahad. Saya tulis hari Ahad, sorry. Hari Isnin 28 Jun 2021, 18 Zulkaidah. Hari Isnin, masya-Allah, saya tak fokus tadi ibu. Mengajar pukul 9.30 pagi, iaitu asas nahwu dan saraf, surah Al-Mulk, sambungan ayat yang ketiga, insya-Allah. Okey, saya jawab salam dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Haji Ramli, Ibu Hazizah, Makcik Darul Aini. Makcik Darul Aini dah sihat dah makcik? Ibu Marusa, Ibu Hashimah, Ustazah Darul Iman. Okey, masya-Allah. Okey, ibu ayah semua. Ibu ayah katakan kalau ada kawan-kawan ibu ayah yang nak join, yang nak belajar kan, yang nak tengok pengajian macam mana, link yang saya bagi untuk live ni boleh kongsi kat grup lain tau. Tapi ibu ayah kena kongsikan juga jadual saya tu. Kerana untuk masuk dalam grup saya yang WhatsApp ni, sekali saya pilih yang betul-betul nak belajar je. Mungkin ada yang baru nak tengok macam mana, ibu-ibu boleh kongsikan link yang saya berikan, insya-Allah ya. Okey. Sambung ayat ketiga surah Al-Mulk, insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. فارجع البصر هل ترى من فطور. صدق الله العظيم. Ibu tengok ya, allazi sama lah macam kita bincang semalam. Semalam kita bincang apa ibu ya? Allazi ayat kedua. Kita bincang semalam allazi ayat kedua tu badal kan. Kita dah bincangkan semalam allazi ayat kedua tu badal kepada allazi ayat pertama. Ustaz, apa benda pula badal? Semalam saya tak masuk kelas. Ibu boleh tengok ulangan dekat YouTube ya, insya-Allah. Tengok dekat grup yang semalam punya ayat kedua tu. Tengok kat grup lah, cara kita bincangkan mengenai allazi. Jadi allazi pada ayat yang ketiga ini sama juga ibu ayah ya. Jadi bila saya kata sama, allazi ayat ketiga ni saya kata sama, maka allazi akan jadi apa ibu ayah? Allazi akan jadi apa tu? Allazi akan jadi, betul Ibu Marusa, akan jadi badal jugalah. Akan jadi badal juga, betul, Masya Allah. Okay. Akan jadi badal pada allazi yang ada pada ayat sebelumnya. Sangat jelas ya.
Allazi khalaqa fi'il madhi. Sulasi mujarrad. Sahih. Okey, Ibu ya, kita ulang kaji balik. Sulasi mujarrad ada berapa bab, Ibu ya? Kita belajar 9 wazan. Wazan pertama sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad ini pula ada terbagi kepada berapa bab, Ibu ya? Ada 6 bab. Betul, Ibu Maimunah. Ada 6 bab. Okey. Jadi khalaqa ini, Ibu ya, khalaqa yakhluqu. Khalaqa fi'il madhi mudhari'nya yakhluqu. Daripada bab fa'ala yaf'ulu. Tasrif kotak 8 dia khalaqa yakhluqu khalqan fahuwa khaliqun. Khaliqun yang mencipta. Allah Ta'ala khaliq. Dia yang mencipta. Kemudian fi'il madhi majhul khuliqa. Mudhari' majhul yukhlaqu. Masdar khalqan. Isim maf'ul wa dzaka makhluqun atas wazan maf'ulun. Ibu yang ingat kalau isim maf'ul untuk sulasi mujarrad yang kita belajar dalam surah Al-Miftahi peringkat pertama adalah atas wazan maf'ulun, makhluqun. Okey. Jadi khalaqa fi'il madhi, fi'il mesti ada fa'il. Fa'il pada khalaqa di mana, Ibu ya? Fa'il pada khalaqa adalah dhamir huwa yang tersembunyi dalam khalaqa. Jelas ya? Okey. Jadi khalaqa sudah ada fi'il dan dah ada fa'ilnya. Jadi sab'ah jadi apa, Ibu ya? Dah ada fi'il, dah ada fa'il. Sab'ah jadi apa tu, Ibu ya? Sab'ah akan jadi apa? Jadi maf'ul bihi. Betul, Ibu Maimunah. Jadi maf'ul bihi. Maf'ul bihi sab'ah. Allazi, dialah yang khalaqa, telah menciptakan oleh dia sab'ah, akan 7. Akan 7. 7 apa tu? Okey. Ibu yang tengok. Allah Ta'ala telah menciptakan 7. 7 apa tu, Ibu ya? Sab'ah samawatin. Dia akan jadi mudhaf ilaih bersab'ah. 7 langit. 7 langit. Kita tak terjemah apa tapi nak beritahu samawatin. Tak apa insya-Allah Pakcik. Allah mudahkan urusan Pakcik ya, insya-Allah. Pakcik Wahab ni antara yang banyak bantu kita lah, alhamdulillah, dalam pengajian bahasa Arab ni ya. Sab'a samawatin. Samawat ni mufrad ke musanna ke jamak, Ibu ya? Samawat ni mufrad ke musanna ke jamak? Betul, Ibu Asimah, Ibu Kusum, jamak. Jamak apa ni, Ibu ya? Jamak apa ni? Apakah jenis jamaknya? Jamak taksir, betul ke Ibu Maryam? Ibu Asimah semua kata jamak taksir. Jamak taksir ke? Maksudnya kalau jamak taksir kita boleh baca sama rafa' sama watun, nasab sama watan, jar sama watin. Pernah tak dengar Ibu ingat sama watan? Tak pernah kan? Ini jamak muannas salim, Ibu Ayah ya, bukan jamak taksir. Ibu Maimunah, jamak mufrad, mana ada jamak mufrad, Ibu? Jamak mufrad tak ada. Dia jamak mufrad pula kan? Tidak macam tu ya. Tak apa, Ibu. Jamak muannas salim. Jadi jamak muannas salim rafa' okay, macam Ustazah Nurul tulis ya, jamak muannas salim dalam bahasa Arab ni. Tak apa Ibu. Rafa' dia dengan dhammah, nasab dan jar dengan fathah. Nasab dan jar dengan fathah. Jadi sekarang ni sab'ah tu mudhaf. Sab'ah mudhaf. Samawatin mudhaf ilaih. Jadi mudhaf ilaih mesti apa? Mudhaf ilaih mesti majrur. Maka sekarang ni samawatin mudhaf ilaih dan dia majrur. Dan dia adalah jamak muannas salim. Jamak muannas salim ketika mana dia majrur, maka alamat jarnya, isim tu kita panggil isim yang majrur. Alamat jarnya, jar tu i'rab. Alamat jarnya adalah kasrah zahirah di akhirih. Kasrah yang nampak pada belakangnya. Jadi boleh samawatin mudhaf ilaih kepada sab'ah. Jelas ya? Okey, sebelum kita masuk sikit. Samawat, Ibu ya. Agak-agak apakah 3 huruf utama untuk samawat? Apakah 3 huruf asalnya?
Ibu ayah, apakah 3 huruf asalnya? Untuk samawat ni apa 3 huruf asalnya? Sebutkan asing-asing hurufnya. Kita dah bincang itu dah lama dah, tapi kita ulang balik. Apakah 3 huruf asalnya ibu ayah? 3 huruf asalnya adalah sin, mim, hamzah. Ibu Hashimah, itu kurang tepat. Dari kambing. Okey, betul. Sin, mim, waw ibu Sin, mim, waw saya tulis ya. Sin, mim, waw. Okey. Sekejap saya tulis. Sin, mim, waw. Okey. Sin, mim, waw. Ya. Okey. Huruf asalnya sin, mim, waw. Tapi bila mufrad tak nampak, saya tahu. Ibu Hashimah tulis sin, mim, hamzah tu mungkin kerana fikirkan mufradnya adalah as-sama. Betul kan Ibu Hashimah? Ibu Hashimah nampak mufradnya as-sama'u. Oleh kerana itu Ibu Hashimah tulis sin, mim, hamzah. Betul tak Ibu Hashimah kan? Betul kan? Saya rasa macam itulah Ibu Hashimah fikirkan. Betul tu kan? Betul. Saya pun fikir macam tu juga dulu. Mula-mula belajar dulu. Rupanya Ibu ayah, as-sama', langit yang jamaknya as-samawat, huruf asalnya adalah sin, mim, waw. Datang daripada perkataan sumu. Sumu. Sumu ni apa? Sumu ni maksudnya tinggi. Sumu ni maksudnya tinggi. Ibu ayah, langit sifatnya tinggi ke rendah? Sifat langit tinggi ke rendah? Mestilah sifat langit adalah tinggi. Sifat langit mestilah tinggi. Maka dipanggil langit itu sebagai as-sama', jamaknya as-samawat kerana ketinggian langit. Ibu ayah, untuk pengetahuan kita semua, pada kita ni, apakah yang tertinggi pada seorang manusia? Iman tu, kita tak cerita pasal iman, tak cerita pasal Islam, tapi pada diri dia sendiri. Contoh, muka dia sangat handsome. Sangat kacak. Muka dia sangat kacak, sangat handsome. Jauh lebih handsome daripada saya. Macam handsome ni kan. Jauh lebih handsome daripada orang-orang yang kita biasa nampak. Memang handsome sangat-sangat lah. Okey. Kepala kan? Okey, tak apalah. Katakan daripada atas ke bawah semuanya sempurna dia tu. Tapi namanya apa? Namanya Abu Jahal. Namanya Abu Jahal. Select tak ibu ayah? Muka punya handsome, kacak, bergaya, tapi nama Abu Jahal. Spoil tak kat situ? Nak tanya ibu. Spoil tak kat situ? Nak punya cantik, nama Abu Jahal pula. Aduh, nama Abu Jahal. Ataupun nama dia Fir'aun. Kan? Fir'aun. Fir'aun bin apa? Fir'aun bin Qasim. Allahu Akbar. Fir'aun bin Mahmud. Contohlah kan, nama Fir'aun. Allah spoil lah nama macam tu. Pasal apa ibu ayah? Kan ibu ayah nampak tak? Penting tak nama pada seorang? Nampak tak ibu ayah? Penting tak nama pada seseorang? Penting tak pilih nama terbaik untuk anak, untuk cucu? Penting. Kerana apa? Nampak tak ketinggian nama tu? Nampak tak ketinggian nama ibu ayah sekarang ni? Ibu ayah nampak kan ketinggian nama kan? Nampak kan? Jadi apa dia nama dalam bahasa Arab? Dalam bahasa Arab, nama adalah ismun. Nama dalam bahasa Arab dipanggil ismun, isim. Isim itu nama. Dan isim ini, isim berasal daripada sumu. Kalimah isim berasal daripada sumuun. Kenapa dipanggil nama sebagai isim? Kerana nama menunjukkan ketinggian seseorang. Kan? Nama menunjukkan ketinggian seseorang. Saya ingat lagi masa saya sekolah menengah dulu, saya ada jadi wakil sekolah saya untuk satu kursus kepimpinan kat sebuah sekolah. Saya ketua pelajar sekolah dipilih ke sekolah tu. Sampai pengetua sekolah tu yang saya pergi kursus ni cukup suka pada saya. Dia kata dekat sekolah cikgu ni ada budak namanya Alhamdulillah. Namanya Alhamdulillah sangat. Perangai na'uzubillah. Macam tu pula. Macam kan. Jadi ibu ayah, nama tu penting. Tapi perangai pun kena jagalah. Jadi kita nampak ketinggian nama, kepentingan nama, hinggakan ibu ayah, hinggakan nama dipanggil isim dalam bahasa Arab menunjukkan ketinggian satu orang. Okey. Jadi sekarang ibu nampak tak kepentingan bagi nama yang betul? Kerana nama adalah benda yang tinggi pada satu orang manusia. Okey. Kenapa saya cerita pasal nama ni, ismun ni? Ismun ni datang daripada sumuwun, dan sumuwun ada sin, mim, waw.
Daripada sin mim waw ini juga datang perkataan as-samawat. Dalam ayat ni samawatin. Okey, tak apa ibu, saya konas sikit. Situ tak apa kan? Boleh faham tak sekarang ni? Ustaz, semua itu makna apa Ustaz? Maknanya tinggi. Tinggi. Okey, baik. Tinggi. Maknanya semua tinggi pun ya. Okey. Tak payah saya berincung sikit tapi ada kena-mengena. Okey, siapa yang baru tahu nama ni maksud isim ni, nama maksudnya tinggi. Komen baru, siapa yang ulang kaji dah pernah dengar saya cakap sebelum ni, komen ulang kaji. Siapa baru, komen baru, ulang kaji, komen ulang kaji. Oh, ramai baru tahu. Alhamdulillah ibu. Jadi, nampak tak kepentingan nama? Jangan main campur-campur nama. Ustaz pun baru tahu, Masya Allah. Jangan ibu yang suka hati main campur-campur nama. Campur nama ayah, campur nama mak, jadi anak nama tak faham pun. Kan? Janganlah macam tu. Tanya pada guru-guru, tanya pada bagi nama. Bagilah nama sahabat-sahabat kan senang. Bagi nama sahabat, bagi nama Nabi-Nabi kan senang. Bagi nama pelik-pelik. Kan? Sorry lah bebel sikit. Teruskan. Tibaqa. Okey, kalimah tibaqa. Ibu ayah nak tanya, samawatin tibaqa. Tibaqa ni jadi apa ni ibu ayah ni? Okey. Tibaqa ni ibu ayah tengok. Sekejap ya. Sekejap. Saya tulis sekejap ya. Sab'a samawatin. Okey dengan sab'a as-samawati. Ada beza ibu ayah. Okey. Kita tengok kalimah atas tu saya berikan. Hanya saya beri dulu. Sab'a samawatin. Ibu ayah nak tanya. Samawatin ni nakirah ke ma'rifah? Kalimah samawatin yang saya tunjuk sekarang ni, atas ni ma'rifah ke nakirah? Yang ini ibu ayah, samawatin. Ma'rifah ke nakirah ni? Ibu ayah jawab. Tak nampak? Tak nampak. Ibu tu Fatimah tak nampak ni. Samawatin ni. Ibu semua nampak kan? Okey, ini nakirah. Ini nakirah. Oh. Kira sikit. Jangan ibu. Sini sikit. Boleh? Nampak tak? Nampak? Okey. Nampak ya? Nakirah dia adalah nakirah. Ada tanwin di nakirah. Bila oleh ini mudhaf ilaih. Sab'a ni mudhaf, samawati mudhaf ilaih. Ibu ayah, bila mudhaf ilaih di nakirah, maka sab'a ada apa dia? Sab'a pun jadi nakirah juga. Oleh kerana mudhaf ilaih di nakirah, sab'a pun mudhaf pun kira nakirah juga ibu ayah. Saya ulang balik. Apabila mudhaf ilaih di nakirah, maka sab'a pun dikira nakirah juga. Dan apabila as-samawati mudhaf ilaih di ma'rifah, sab'a pun jadi ma'rifah. Maksudnya satu isim bila dia mudhaf pada nakirah, dia pun jadi nakirah. Bila isim ini mudhaf kepada ma'rifah, mudhaf ilaih di ma'rifah, sab'a pun jadi ma'rifah juga. Gerakkan dengan jari. Macam tu ibu Jimah, Masya Allah, tabarakallah. Macam tu ya ibu. Tak nampak nanti depan ni, gerakkan dengan jari. Okey. Ibu yang nampak tak sekarang ni? Siapa baru tahu? Tak apa, kita ulang balik. Siapa baru tahu mudhaf dikira ma'rifah nakirah berdasarkan mudhaf ilaih. Kalau mudhaf ilaih dia nakirah, mudhaf pun nakirah. Kalau mudhaf ilaih dia ma'rifah, mudhaf pun ma'rifah. Siapa baru tahu? Komen baru, ulang kaji, komen ulang kaji. Ulang kaji. Agung urusan saya dah terangkan sebelum ni kan? Dah terangkan beberapa kali ikut. Siapa yang perasan lah ya. Okay, ramai yang baru, tak apa. Yang baru, ulang kaji tanya ibu. Yang baru, ibu-ibu ingat ya salin ya, insyaAllah. Ini kita belajar. Dalam saya belajar dalam kitab Nahumir. Inilah kitab. Dalam kitab yang saya kata pada ibu-ibu ayah ni, kitab ni. Ini kitab Miftahul Dhamir. Masa zaman saya belajar tu belum ada buku lagi. Masa tu Ustaz Abu Khalid Ismail ni, Hafizullah Ta'ala, guru saya, Ustaz Maulana Ismail ni, dia baru tulis terjemah dan baru diprint pakai kertas A4 masa tu. Kalau ibu-ibu ayah istiqamah, saya akan pilih yang betul-betul istiqamah untuk saya
Ni, bacakan kitab ni insya-Allah. Okey. Boleh Ibu Ayah ya. Dia apa ni, kalau kita bersungguh-sungguh Allah Taala akan bagi. Macam tu. Ibu Ayah saya teruskan. Dari kitab Nahum tu kita belajar dia makrifah yang ketujuh. Itu isim yang mudhaf kepada makrifah. Tak apalah, teruskan. Mana tadi? Okey, tibaqa. Apa saya nak beritahu tu Ibu Ayah? Kalimah tibaqa makrifah ke nakirah? Tibaqa tu makrifah ke nakirah? Kalimah tibaqa nakirah. Dan sab'a ini nak makrifah ke nakirah? Sab'a ni makrifah ke nakirah? Sab'a juga adalah nakirah. Sab'a sama tu sab'a pun nakirah. Maka Ibu Ayah, maka tibaqa menjadi, boleh kita kata sebagai sifat. Dia ada dua, boleh jadi sifat, boleh jadi hal. Tapi saya terangkan sifat sajalah, mudah ya, sifat. Dia jadi sifat kepada sab'a. Tibaqa terjemahnya bertingkat-tingkat. Okey? Ibu Ayah, 7 lapis langit yang bertingkat. Sesuai tak mana dia? 7 lapis langit yang bertingkat-tingkat. Kena tak terjemah dia? Dengan yang terjemah dia, kena tak? Terjemah yang pada situ. Sesuai kan? Bukankah yang itu terjemah untuk sifat? Jadi sab'a samawatin, sab'a tu jadi mausuf, tibaqa jadi sifat, sama-sama nasab. Sab'a pun nasab, tibaqa pun nasab, dan seterusnya insya-Allah Ibu Ayah. Okey. Dia boleh jadi sifat kepada sab'a. Ataupun ini saya terangkan sekali lalu saja. Okey. Betul. Okey. Tamyiz. Tamyiz tak sesuai saja. Tamyiz tak sesuai, tapi tamyiz tu kita boleh kata macam samawatin tu mungkin boleh jadi kita sebut tamyiz kepada sab'a. Tapi dalam bentuk mudhaf ilaih. Dalam bentuk mudhaf ilaih. Tibaqa tak sesuai jadi tamyiz. Dia boleh jadi sifat ataupun jadi hal. Okay. Maksud saya ya, masya-Allah. Kemudian ma tara. Ma tara Ibu Ayah, ma tu ma apa tu? Okey, ma tu ma nafiyah. Ma tu ma nafiyah, senang saja jadi Ibu Ayah, ma ni boleh masuk, biasanya ma nafiyah masuk pada fi'il madhi. Dan ma nafiyah juga kadang-kadang masuk juga pada fi'il mudhari'. Masuk pada fi'il mudhari'. Okey. Ya. Okey. Jadi Ibu Ayah yang dirahmati Allah Taala, ma tara. Tara tu adalah fi'il mudhari' daripada ra'a yara. Ra'a yara. Okey. Tara tu kotak ke berapa Ibu Ayah? Tara tu kotak yang ke-7. Okey, tengok saya tasrif ya. Ra'a, ra'aya, ra'au. Ra'at, ra'ata. Ni itu kita ada bincang, itu saya silapkan. Saya sebut ra'ayata, salah. Betulnya ra'ata. Ra'at, ra'ata, ra'aina. Ra'aita, ra'aituma, ra'aitum. Ra'aiti, ra'aituma, ra'aituna, ra'aitu, ra'aina. Itu kalau ra'a. Kalau fi'il mudhari', tara, tarayani, yara, yarayani, yarawna. Tara, tarayani, yaraina. Tara, tarayani, tarawna. Tarina, taraina tu. Ustazah, kotak ke 10 jadi macam mana Ustazah? Untuk mufrad mukhatab tu perempuan. Taraina ke? Taraina ke? Tarina. Taraina kan betul? Ustazah Nurul Iman, Ustazah Fatimah. Jadi apa? Kotak ke 10 tak tasrif ni untuk mufrad mukhatabah. Tak ingat? Ustazah Fatimah tak ingat. Ustazah Nurul Iman ingat tak? Taraina ke tarina? Tak sudah saya taraina. Asalnya taroyina. Jadi taroina. Ikut Ustaz. Apa dia? Ikut. Tarina. Silap. Tarina ya. Tak pasti. Saya pun tak ingat. Tak apalah, nanti kita cek balik. Kemudian kotak ke-11 taroyani, kotak ke-12 taroina, kotak ke-13 taro, kotak ke-14 naro, macam tu ya. Okay, jadi Bu, ma taro tu kotak ke-7. Kotak yang ke-7. Taro, dalamnya fa'ilnya dhamir anta kat dalamnya lah. Dhamir anta,
mustatir fihi wujuban ya. Tara fi'il mudhari' fa'ilnya dhamir anta dalam dia. Fi khalqi, fi huruf jar, khalqi majrur pada fi. Masa yang sama khalqi adalah mudhaf kepada Ar-Rahman. Khalqi khalqi adalah majrur kepada fi. Dan masa yang sama dia adalah mudhaf kepada Ar-Rahman. Ar-Rahman. Okey. Ar-Rahman min tafawut. Min tafawut. Okey. Ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Okey, betul. Min itu adalah min huruf jar tapi terpanggil min zaidah. Huruf yang zaidah, yang tambahan saja. Okey, min itu dipanggil min zaidah. Cuma ibu ayah, apa maksud zaidah? Tambahan. Maknanya kalau tak ada min pun kita boleh faham maknanya. Cuma ibu ayah kita kena ingat, dalam Al-Quran, sebarang huruf, walaupun ia huruf tambahan, ia ada tujuan Allah Ta'ala letakkan. Dia bukan macam kita kalau tambah-tambah tu tak ada makna. Kan? Macam saya, macam ada kawan-kawan saya menyakat seorang kawan saya yang lain masa belajar dulu kan. Dia kalau dia, orang suka menyakat je lah. Dia kalau dia bagi bayan ke, bagi ceramah ke, dia suka tambah. Kadang-kadang ada orang kita tak perasan kan, kata N. Allah Ta'ala tu, N. Dia macam tambah tu. Kita kata dia, akhi, anta ni suka guna an zaidah lah. Tapi an zaidah tak ada makna. Tu an zaidah itu. Kan? Ada orang dia suka sebut apa ni? Contoh sikit-sikit apa nama tu apa nama zaidah. Contoh macam itulah. Macam tu. Okey, ada orang dia suka sebut apa. Ada ulang-ulang benda tu, itu zaidah tapi zaidah dalam itu tak cantik. Dalam bahasa Arab Quran kalau zaidah tu walaupun mungkin tak ada makna secara direct tapi ada tujuan Allah Ta'ala letakkan. Mesti ada tujuan, mesti ada faedah yang kita mungkin tak tahu. Mungkin orang yang tinggi pengetahuan dia tahu kegunaan huruf zaidah tersebut. Jadi kita panggil min apa ibu ayah? Min zaidah. Min zaidah namanya ya. Tafawut majrur pada min. Tafawut. Ibu ayah tafawut ni apa ni agak-agak ibu ayah? Tafawut. Agak-agak dia isim apa ni? Dia adalah dalam bentuk apa tu? Tafawut. Dalam bentuk masdar. Masdar. Daripada tafawata ya tafawatu. Masdarnya tafawutan. Isim fa'ilnya fahuwa mutafawitun. Fi'il madhi majhul tufuwita. Fi'il mudhari majhul mutafawatu. Masdar tafawutan. Isim maf'ul wa zaka mutafawatun. Macam tu ustaz tolong ejakan zaidah. Min zaidah, min tambahan. Okey. Jadi ibu ayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tafawut jadi majrur pada min. Okey. Farji'il basara. Farji'il basara. Kita tengok kalimat irji'. Irji' ni isim ke fi'il ke harf ibu ayah? Irji' ni. Isim ke fi'il ke harf? Dia adalah fi'il ya. Dia adalah fi'il. Fi'il apa tu ibu ayah? Dalam bahasa Arab kita ada fi'il madi, raja'a, mudhari'nya yarji'u. Yarji'u. Okey. Betul fi'il amar ibu ya. Okey, kita bincang fi'il amar dibuat daripada kotak berapa sampai berapa ibu ya? Daripada kotak berapa sampai berapa dibuat fi'il amar? Kotak 7 sampai 12. Kita ulang banyak kali ibu ya. Ni ulang dia banyak kali sampai kita betul-betul ingat. Okey. 7 12 ya. Jadi ibu ya, taro tu kotak ke-7. Kotak ke-7 irji' tu fi'il amar. Fi'il amar ni untuk kotak ke-7 sampai 12 dan irji' daripada kotak ke-7. Asalnya tarji'u. Asalnya tarji'u. Okey, tarji'u. Langkah pertama buat apa? Kita buang huruf mudhara'ah. Kita buang huruf mudhara'ah maka dia jadi ra mati, jim, ain. Jim beri bawah, ain beri depan. Okey.
dia jadi macam ni. Kita dah buang sikit. Okey. Kita dah buang huruf mudhara'ah, asalnya tarji'u. Kita buang huruf ta, maka huruf ta dah tak ada. Jadilah macam ni. Ibu ya sekarang ni boleh baca ke tidak? Boleh baca ke tidak dengan kita buang huruf ta tu, boleh baca tak? Tak boleh baca. Maka tak dapat tidak, kita kena pastikan ra tu boleh baca. Maka cara nak bagi dia baca macam mana? Untuk membolehkan kita baca, apa kita buat ibu ya? Kita cuba ibu tulis. Kita tambah apa ibu ya? Tambah apa? Tambah alif. Bagus ibu. Tambah alif kat sini. Tambah alif. Kemudian ibu ya, alif tu sekarang ni alif tu dah ada baris ke belum? Sekarang ni, dalam masa sekarang ni dah ada baris ke belum? Belum ada baris. Kita nak bagi baris. Pada alif, tengok huruf ke berapa ibu ya? Huruf ketiga, betul. Tengok huruf ketiga. Jadi kalau huruf ketiga berbaris depan, alif pun baris depan. Kalau huruf ketiga berbaris atas atau bawah, maka alif diberikan baris bawah. Saya ulang. Kalau huruf ketiga baris depan, alif baris depan. Kalau huruf ketiga baris atas atau bawah, maka alif itu berbaris bawah. Sekarang ni huruf ketiga adalah huruf jim. Jim baris apa ibu ya? Jim baris bawah. Maka alif kita berikan baris bawah. Okey, baris bawah. Okey, kita sebut alif sajalah, mudah ya, alif. Sebenarnya ini hamzah wasal nama dia. Hamzah wasal. Okey, tapi tak apalah, kita sebut alif sajalah untuk mudah faham. Yang ini ingat hukum tajwid. Rupanya hukum tajwid ambil daripada bahasa Arab ibu kan? Nama hukum tajwid tu pun diambil daripada bahasa Arab semua kan? Masya Allah. Okey, jadi depan dah boleh baca dah. Yang depan dah boleh baca kita baca. Irji'u. Okey, belakang pula. Sekarang ni boleh tengok. Asalnya tadi tarji'u. Huruf akhirnya ain kan, raja'a, huruf akhirnya ain. Maka sini pun huruf akhirnya ain, ya tarji'u. Dan tidak ada tambahan apa-apa, tak tambah alif nun. Kalau tambah alif nun jadi tarji'ani. Tak ada tambah waw nun, jadi tarji'una. Ataupun tak ada tambah ya nun, jadi tarji'ina. Tak tambah apa-apa di belakang. Dan huruf akhir bukan huruf illah. Huruf akhir adalah huruf ain, dan huruf ain bukan huruf illah. Maka bila belakang tak tambah apa-apa dan huruf akhir bukan huruf illah, apa kita buat ibu ayah pada huruf akhir ni? Apa kita buat bentuknya? Apa yang akan berlaku pada ain? Kita akan sukunkan dia, kita akan tukar kepada, kita akan jazamkan dia dengan baris mati. Kita kata kita jazamkan dia dengan baris mati, alamat jazamnya baris mati sukun macam tu ibu ayah ya. Okey, jadilah irji'. Dan ulang balik ibu ayah, tadi saya kata tadi, apa nama alif ni? Apa nama dia tadi ibu ayah? Hamzah wasal kan? Disebut dia hamzah wasal, bermakna kalau ada sebarang huruf berbaris sebelumnya, maka kita tak sebutkan huruf alif ni. Tak ada sebutan untuk alif. Jadi oleh kerana itu ibu tengok ada ada fa sebelumnya. Ada fa, maka alif ni tak bunyi terus masuk pada huruf. Tapi alif tu ada pada tulisan. Pada tulisan ada alif tu. Far tu ada alif tu. Ada nama hamzah wasal tu. Tapi kerana dia hamzah wasal, dia kita tak baca lah. Kita tak baca. Terus farji'il basara. Okey ibu ya. Farji' ataupun irji' ni fi'il amar. Mana fa'ilnya ibu ya? Manakah fa'il pada irji'? Fa'ilnya adalah dhamir. Dhamir anta yang tersembunyi dalamnya. Dhamir anta yang ada dalam makna irji' itu. Jelas ya? Okey. Farji' al-basara. Al-basara jadi maf'ul bihi lah, otomatik jadi maf'ul bihi kan. Maka palinglah oleh kamu akan penglihatan. Okay. Jadi maf'ul bihi. Teruskan. Hal tara min futur. Okey, sekejap ya. Okey.
Untuk hal tu kita tak bincang boy ya. Hal tu kita tak bincang kerana perbahasannya tinggi. Okey, hal tu kata nasab maf'ul bihi li fi'lin muqaddar mu'allaq bil istifham ay irji' al basar. Okey, wanzur hal tara min futur. Dia perbahasan yang agak tinggi, cuma ada ustazah kat sini saya bacakan dalam kitab saja ya. Ustazah boleh tertangkap. Hal tara min futur nasbun maf'ulun bihi li fi'lin muqaddarin mu'allaqin bil istifham ay irji' al basara. Apa takdirnya? Wanzur wanzur hal tara min futur. Dia jadi maf'ul bihi kepada fi'il yang mahzuf. Itu sajalah, saya tak terangkan detail ya. Jadi hal tu saya tak bincangkan, cukup ibu ay tahu hal tu hal istifham, cukup tahu itu saja. Tara pun macam tadi. Tara pun macam tadi, macam perbahasan tara pada ma tara. Okey. Min futur. Ibu Alibah nak keluar ke? Tak apa ibu ya, insya-Allah. Ke ibu Alibah ada nak tanya? Okey. Min futur. Min ibu sama juga. Min itu pun adalah min zaidah. Min itu juga adalah min zaidah. Okey. Kemudian futur. Futur tu majrur kepada min. Majrur kepada min. Sekejap ibu ya. Ini saya rasa boleh faham ni. Ibu ya, kalau kita kata hal tara min futur, saya kata min tu zaidah. Apa maksud futur ibu ya? Apa terjemah futur? Apa terjemah futur ayat 3? Cuba tengok terjemah dia. Kecacatan ke kekurangan ni macam tu. Apa terjemah dia? Futur. Kecacatan kan? Kecacatan. Okey. Tengok saya terjemahkan. Adakah kamu melihat daripada sebarang kecacatan? Nampak itu dengan tambah daripada. Satu lagi. Adakah kamu melihat sebarang kecacatan? Saya ulang sekali. Dengan ada min saya baca. Hal tara min futur. Hal tara min futur. Adakah kamu melihat daripada sebarang kecacatan? Satu lagi. Adakah kamu melihat tanpa terjemah daripada? Adakah kamu melihat sebarang kecacatan? Maknanya sama ibu ayah kan, tak payah daripada pun boleh kan, boleh faham kan? Ibu ayah. Sama kan? Kalau tak daripada pun boleh faham kan, betul kan? Jadi nampak tak yang kalimah min tu zaidah tambahan? Nampak tak sekarang? Min tu dia panggil min zaidah, min tambahan. Nampak kan? Cumanya jangan kita kata Allah buat apa tambah dalam Quran. Kita tak boleh kata macam tu kerana dalam Quran bila ada huruf tambahan itu kesempurnaan ayat tu. Kalau dah tahu tambahan, kenapa ada huruf tu? Tak ada makna pun. Ada makna, kita yang tak tahu. Ada makna, kita yang tak tahu pun lah. Kecantikan tu ada. Balaghahnya ada. Kita yang tak tahu. Tapi kita nampak beza. Oh, itu min tambahan. Maksudnya, kenapa kata tambahan? Kalau tak ada pun boleh faham maknanya. Jadi, buaya. Sekarang tengok. Hal tara min futurin. Futurin tu majrur. Kenapa futurin majrur? Kita kata dia majrur kerana terlepas huruf min tu zaidah. Okey. Cumanya ibu ayah yang dirahmati Allah, sekejap. Cuma kita kata kalau dalam kitab bagi tahu majrur lafzan mansubun mahallan maf'ul bihi. Dan lafaznya lafaz majrur. Lafaz futurin lafaznya majrur. Tapi sebenarnya dia tu macam maf'ul bihi juga. Maksudnya macam sama macam kita kata hal tara futuran. Hal tara futuran. Sama makna macam tu. Cuma dalam ayat ini Allah datangkan dengan min sekali. Min zaidah. Okey, jadi macam mana tu? Futur tu, futurin secara lafaznya majrur. Tetapi secara mahalnya bukan mahal tu mahal harga mahal, bukan, mahal tu tempat. Secara tempatnya bukan maksud Ustaz tulis mansub kan, mansub mahallan macam tu. Mansub mahallan. Jadi ibu macam Ustaz tulis majrur lafzan mansub mahallan macam tu, mahal. Mahallan tu dengan sabdu pada dalam ibu ya. Mahallan, tempat. Seolah-olah kita kata hal tara futuran, padahal ayatnya hal tara min futur. Jadi saya ulang 2-3 kali ini, ibu yang faham tak? Baris futurin itu majrur secara baris. Secara lafaz majrur, tapi makna kita baca
futuran macam tu. Jelas Ibu Ayah semua insyaAllah ya. Okay. Ini saya tahu ini pembahasan agak tinggi sedikit, tapi saya yakin ada Ibu Ayah yang boleh faham. Siapa yang faham Alhamdulillah. Siapa tak faham jangan paksa. Cukup tahu futur itu majrur, dan yang semua kena tahu min itu min tambahan, min zaidah. Okey, untuk min zaidah saja, siapa yang baru, pemain baru tahu ada min zaidah. Ingatkan min itu semua kena ni. Semua ada makna, min itu semuanya ada kegunaan, rupanya ada min zaidah. Min itu tambahan. Tambahan ada, Ustaz tengah baru. Ibu dah semua? Masya-Allah, tabarakallah ya. Okey. Jadi Ibu Ayah, setiap kali kita punya kelas ada perbahasan yang mungkin kita baru tahu, mungkin kita dah pernah belajar tapi tak ingat, macam tu. Saya sendiri pun, sebelum saya mula kelas, saya akan mutalaah dulu. Saya pun kata, ini pun aku baru tahu ni, aku bukan baru tahu. Maksudnya baru, dah lama tak bincang, dah lama tak tengok ni, baru jumpa balik. Maksudnya, refresh balik. Kalau saya baru tahu betul-betul, saya tak terang, saya akan tengok lagi, baca lagi sampai saya faham betul, baru saya terangkan. InsyaAllah Ibu Ayah boleh ya. Okey Ibu Ayah. Dan berita gembira untuk Ibu Ayah bermula malam ni insyaAllah. Maksudnya kalau tak ada kelas tajwid waktu malam, tak ada kursus, saya akan buat. Terus tengah malam tu dari pondok insyaAllah ada. Cuma tengah malam saya akan mula malam ni dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Baca kan? Ialah tadi tu. Dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Maknanya kita akan ambil kalimah-kalimah yang punca daripada bahasa Arab yang kita ambil kepada bahasa Melayu. Untuk contoh, cuba Ibu Ayah bagi satu perkataan yang asalnya bahasa Arab. Contohlah saya bagi contoh. Contoh saya tulis ya, tengok saya bagi. Contohnya apa? Contohnya kita sebut okey. Ini sebut Ibu ya. Sebut khatul istiwa. Sebut khatul istiwa. Garisan khatul istiwa. Kan? Apa dia khatul istiwa ni? Okey. Sekarang ni ini planet bumi. Dan ini ada garis tengah. Okey. Okey. Ibu cuba tengok. Ni saya punya petunjuk tu. Ini bumi. Ini bumi Malaysia kat sini. Malaysia kat sini. Ini ada garis tengah. Ibu boleh tengok garis tengah ni. Garis tengah ni Ibu ya. Oh, kursi kursi nanti kita bincangkan susah ya. Atas bawah ni sama rata tak Ibu ya? Sama rata tak? Atas bawah ni. Sama rata tak? Sama kan? Tak apa, nanti saya terangkan Ibu. Sama kan? Sama. Okey. Kemudian Ibu ya, pada waktu tengah hari ada satu waktu yang mana matahari betul-betul tegak atas kepala. Matahari betul-betul tegak atas kepala. Apa jadi pada bayang-bayang kita Ibu ya? Matahari tegak atas kepala satu benda, kalau tak satu kayu dekat batang kayu kat tengah-tengah, bawah matahari tu apa jadi pada batang kayu tu? Ada nampak bayang-bayang tak? Tak ada bayang. Kenapa tak ada bayang? Kerana betul-betul atas kepala kita. Bila matahari betul-betul atas kepala kita, dia berada di tengah-tengah tak Ibu Ayah? Kan? Bila matahari itu betul-betul atas kepala kita, maka dia berada di tengah-tengah kan? Betul-betul di tengah-tengah atas ni. Kita kata tengah hari. Tengah hari maksudnya dalam sehari itu waktu betul-betul tengah hari. Betul bila dia dalam bahasa kita panggil istiwa. Kita panggil istiwa. Waktu tu waktu istiwa, waktu matahari betul-betul tegak atas kepala kita. Bila gelincir matahari masuk zuhur, kita panggil zawal. Zawal tu gelincir. Masya Allah, tabarakallah Ibu Ayah. Jadi garis ini dipanggil khatul istiwa. Garis istiwa. Istiwa ni sama atas bawah. Garis tengah. Ya Allah Ibu Ayah. Best tak bahasa Melayu ni? Ya Allah Ibu Ayah. Bahasa Melayu ni bestnya Ibu Ayah. Banyak bahasa Arab. Buat Timah kata seluruh dunia sebut khatul istiwa ke Melayu je? Tak tahu lah Ibu. Tak tahu lagi.
Khatul istiwa. Okey. Ustazah, kita masuk alif lam. Khatul istiwa. Kita sebut khatul, kitanya bumi ni garisan khatul istiwa. Khatul istiwa. Okey, macam saya tulis tadi. Saya dah tulis kat sini Ustazah ya. Saya dah tulis kat sini khatul istiwa. Khatul istiwa kat sini. Boleh ikut saya punya Ustazah Ibu ya. Ustazah pun betul. Tapi ikut saya punya ada alif lam. Khatul istiwa. Jadi khatul istiwa jadilah khatul istiwa. Okey, boleh semua insya-Allah. Ke Ustazah saya ni salah ke? Salah ke Ustazah saya tulis ni ada alif lam, salah ke? Saya Ustazah salah ke saya tulis? Ada alif lam, salah ke betul? Saya tak tahu kalau saya salah betul kan? Pasal kita Saya tak nampak tulisan ni tak ada. tak nampak. Tak nampak Dengan nama. kan? Okey, nampak tak sekarang? Okey, ada alif lam ni ya. Ada alif lam. Khatul istiwa ya. Okey, bagus Ustazah. Masih banyak yang saya tolong tuliskan. Khatul istiwa ada alif lam ibu ya. Pasal tu kita sebut khatul istiwa. Ini contoh saja. Contoh saja ibu ayah ya. Contoh saja. Jadi insya-Allah malam sekarang kita bincangkan lagi kalimah-kalimah lain dalam bahasa Melayu yang diambil dari bahasa Arab insya-Allah ibu ayah ya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi